Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah, kita kembali dalam Salam Baitullah. Satu kerinduan, suatu kepastian. Kepada anda semua yang sedang menonton, kita Betul. bersama dengan guru kita, Fadilatul Ustaz Ustaz Iqbal Iqbal. Zain, untuk membincangkan mabrur ke hajiku. Betul. Baik. Penting kan? Penting Ustaz Wan. Tadi ni sangat penting. Ui. Kalau tidak, takkanlah Nabi buat sebelum semayang fardu, ada semayang qabliyah, ada Ya. semayang ba'diyah. Semayang tadi tak cukup sempurna. Dia macam nak recap, dia macam nak muhasabah, check balik, check and balance lah. Betul apa yang Ustaz Fakrul sebutkan tadi, Ustaz Iqbal. Jadi bila Ustaz kata tadi, maksud haji tu tujuan, maksudnya ada dia. Setiap perbuatan ada dia punya ni. Salah satunya adalah melontak jumrah tadi. Buang segala benda. Kalau Ustaz nak tambah sikit sebelum kita nak pergi kepada soalan yang kedua dan ketiga, sikit kalau Ustaz nak tambah daripada yang tadi. Mungkin sebab 1 minit tadi. Sila. Setiap daripada jemaah haji, Ustaz, kita lihat mereka semua mengenakan pakaian ihram. Semuanya serba putih. Semuanya dengan satu seragam. Di atas satu padang. Dia dengan niat yang sama. Dengan satu tujuan. Dengan satu maksud. Dengan satu arah tuju. Dengan satu fokus. Iaitu segalanya untuk menggapai Allah. Segalanya untuk mendapat cinta Allah. Dan seluruh perjalanan haji itu adalah perlambangan cinta kepada Allah. Cinta Allah, rumah Allah, dan segala-galanya berkaitan dengan cinta. Dan saya akan lanjutkan dengan lebih terperinci nanti sekejap lagi. Dan pakaian ihram itu sendiri yang berwarna putih sentiasa mengingatkan kita kepada kain kafan warna putih. Sentiasa mengingatkan kita kepada waktu kita kembali kepada Allah. Bersiap sedia bekalan kita. InsyaAllah. Okey. Ya. Kalau kita tengok di skrin kita sekarang, Ustaz, sekarang perjalanan mereka yang berada di Mina. Ya. Dalam perjalanan untuk pergi melontak kepada sidang penonton, ini gambaran mereka dalam perjalanan nak pergi melontak, dan mereka kena ikut arahan. Kerana kalau tidak dia akan bertembung dengan jemaah-jemaah yang lain. Yang tak diinginilah. Ya. Bukan tu saja. Kita punya orang Melayu, dia ada saiz dia. Orang-orang luar macam Ustaz Iqbal. Rekod 2 kali kan? Tengok beza orang Melayu dengan tengok beza. Ustaz Iqbal duduk dah sampai ke dah bayang-bayang pada itu. Jadi tu seorang. Cuba kalau macam segerombolan, dia akan ada kesulitan. Jadi Tadi Ustaz kata Ustaz nak ceritakan sikit lagi, nak elaborate lagi lepas ni. Tak apa, terus sambung Ustaz. Apa kita ada masa yang ada lagi berkaitan dengan cinta bawa kepada Allah, tuju kepada Allah tadi. Baik, tajuk kita malam ni Haji yang Mabrur. Haji yang Mabrur adalah sesuatu yang berkaitan dengan perubahan yang berlaku pada rohani kita, berlaku pada batin seorang manusia. Imam Sayuti dalam Syarah Sunan Nasa'i menyebutkan definisi Haji Mabrur adalah berlakunya perubahan zahir dan batin. Berlakunya pertukaran zahir dan batin kepada orang yang mengerjakan haji tersebut. Dan Mabrur itu sendiri adalah menunjukkan suatu amalan yang diterima oleh Allah. Makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia sama dengan makna makbul, tetapi haji ini mendapat special. Haji yang mabrur, boleh patut dikatakan haji yang makbul. Tapi untuk haji ini, kerana ianya adalah rukun Islam yang dituntut untuk dikerjakan satu kali seumur hidup. Bermakna seluruh kehidupan kita ini, hikmahnya dan tujuannya segalanya Allah SWT padatkan dalam haji itu sendiri. Siapa yang benar-benar menghayati makna haji tersebut, ia akan memberi impak yang sangat mendalam dalam jiwa. Kesan yang begitu menyetuh dalam lubuk kalbunya. InsyaAllah. Allahu Akbar. Itu yang disebut azim. Luar biasa. Kalau okey, bagi satu orang yang kita kata mereka sekarang dah nak melontak jumrah. Dia dah nak selesai dah. Dia dah nak pergi 2 hari dah. Dia dah nak bercukur dah. Dia orang biasa. Tapi mereka masih duduk di sana. Apakah benda yang mereka kena buat, sebab bila mereka balik confirm orang akan panggil dia haji. Hajah. Martabat mereka dah berbeza. Jadi buat masa ini kepada para jemaah haji yang masih di sana, suatu perkara yang sangat digalakkan adalah untuk mendapat cinta Allah. Apabila kita pergi mengerjakan haji dan kita menziarahi rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu ini rumah kekasih kita. Rumah pencipta kita. Rumah Allah memang banyak atas muka bumi. Tempat saya dekat Bangi ada, dekat Mahkota ada, dekat Johor ada. Tapi ini rumah Baitullahi Kaabah. Kita dah tak dapat nampak Allah dah. Betul. Zat Allah memang kita tak dapat lihat di dunia ni. Tapi Allah jadikan
rumah yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah, pandanglah Baitullahil Kaabah seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bermakna Allah tu kita Kaabah. faham betul. Kita tak mau orang salah faham. Yalah. Ya. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kita tahu apa yang kita bercakap. Jangan cepat sangat kita nak ni. Jadi seorang yang rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala, Iya. bila pandang Kaabah dia akan mengalir air mata. Betul. Dia ingat siapa? Bukan dia ingat batu Kaabah tu. Ya, Dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, itu kiblat kita kan. Ya. Sebab Allah sendiri yang muliakan Kaabah itu. Iya. Allah sendiri yang bagi. Memuliakan. Alang-alang tajuk kita duk cakap macam ni Ustaz. Tengok Kaabah itu apa? Ustaz Megat. Sikit. Kita nak rehlah ke mana ni? Kita seperti yang saya sebut tadi tu, kita nak bawa para penonton untuk melihat Kaabah seperti yang Ustaz Iqbal sebutkan tadi. Kalau sebelum ni kita tengok Kaabah sebagai binaan, kelambu Kaabah, cantiknya dan sebagainya. Tapi kali ni kita cuba bawa praktik terus amal apa yang Ustaz sebut tadi. Tengok dengan mentakzimkan. Dan dia, kan kita baca doa kan? Wazid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa atamarahu ta'ziman wa tashrifan. Jadi ya Allah, tambahkanlah kepada orang yang memuliakan, yang mengagungkan Baitullah ini, tambahkan dia kemuliaan. Jadi mudah-mudahan kejap kita bawa tengok ke Kaabah tu, setiap yang menonton ni akan ditambahkan kemuliaan. Allahu Akbar. Okay, Jom, tunggu apa lagi? Sama kan nak bawa kami ke mana rehlah ni? Kita akan bawa para penonton menyaksikan Masjidil Haram dan Baitullahil Haram, Kaabah. Jom kita sama-sama rehlah yang terakhir kita bersama-sama. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Alhamdulillah, inilah dia Masjidil Haram, masjid yang paling utama di dalam Islam. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, jangan kamu bersungguh-sungguh untuk pergi ke suatu tempat melainkan ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. 3 buah masjid yang utama. Dan kelebihan solat di Masjidil Haram atau beribadah padanya, seperti yang disebutkan dalam hadis, ialah lebih daripada 100,000 kali ganda berbanding beribadah di masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kepada kita semua pulang untuk hadir ke sini. Kan pergi tunaikan panggilan ilahi, datang dan katakan. Salah satu daripada rukun-rukun haji ialah menunaikan tawaf mengelilingi Kaabah atau disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Inilah dia rumah Allah yang dimuliakan. Barang siapa yang memuliakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memuliakannya. Yang menunaikan ibadat haji, yang menunaikan ibadat tawaf, selama mana mereka menghadirkan perasaan mentakzimkan syiar agama Allah, Allah akan memuliakannya. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka demikian itu adalah tanda ketakwaan di dalam hati. Nak dapatkan perasaan mengagungkan Kaabah ni bagaimana? Kita kena belajar. Kita kena ada ilmu. Sejarah Kaabah, sejarah Maqam Ibrahim, sejarah Hijr Ismail, sejarah Batu Hajarul Aswad. Maka setiap kali kita mengelilingi Kaabah, mendatangkan perasaan tersebut, maka Allah akan memberikan takwa kepada kita. Ya. Di sini setiap orang yang hadir tawaf akan berada pada satu kedudukan. Harus membawa perasaan kita semua adalah hamba Allah SWT. Tidak boleh lagi bawa perasaan adanya pangkat, kedudukan, kelebihan daripada orang lain, kerana tidak ada yang membezakan di antara kita semua melainkan adalah nilai takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana para jemaah haji dan umrah selesai melaksanakan tawaf keliling Kaabah, maka mereka akan menuju ke Bukit Safa dan Marwah untuk melaksanakan suatu rukun, iaitu sa'i di antara Safa dan Marwah. Sejarah Safa dan Marwah sangat besar yang telah menunjukkan
pengorbanan Siti Hajar ketika mana ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anak yang masih lagi kecil. Ketika itu habis bekalan makanan. Siti Hajar berlari-lari di antara Safa dan Marwah untuk mencari air, ya, yang walaupun ketika tak dijumpai air, tapi kerana yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah memberi hadiah berumpama telaga Zamzam. Datang malaikat Jibril alaihissalam memukul dengan sayapnya ke tempat yang berada setentang dengan Hajarul Aswad, maka terpancuk keluarlah air Zamzam. Dan hadiah itu bukan sekadar dinikmati oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail, bahkan kekal hingga sekarang. Setiap orang yang dapat datang ke tanah haram Mekah, maka akan dapat minum daripada air Zamzam. Demikianlah ibadat haji yang mengajar kepada kita pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelebihannya akan dikurniakan keampunan dosa. Siapa yang menunaikan haji dan umrah dengan sungguh menjaga adabnya, kembali dalam keadaan bayi yang baru lahir daripada perut ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini Cik Man nak kongsi tentang khasiat salah satu produk keluaran Olive House, iaitu Sari Cuka Tin. 100% cuka buah tin yang diproses menggunakan kaedah tradisional di dalam tong kayu oak, membekalkan zat besi bagi membantu penghasilan sel darah merah. Sesuai untuk dimasukkan ke dalam resepi masakan seperti acar buah, sambal dan lain-lain. Campurkan 1 sudu besar cuka tin bersama segelas air dan ambil selepas makan tengah hari dan makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia, agar kita akan dapat mengambil beberapa pengajaran, pengiktibaran daripada pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Semoga ianya menjadi panduan pedoman kehidupan kita untuk kita menuju bertemu dengan Allah
Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Rombongan Haji Malaysia 1443 Hijrah mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah Al-Mukarramah. Di samping kami menyantuni para duyufur Rahman, tetamu Allah di Mekah ini, kami tetap mendoakan untuk Malaysia dan rakyat Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Kami Rombongan Perubatan 1443 Hijrah mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Pukullah tabuh, pukullah tabuh, pukul rebana. Pukullah tabuh, pukullah tabuh, pukul rebana. Kalau dah jodoh, kalau dah jodoh, tidak kemana. Ya na'am Sidi, kalau dah jodoh, tidak kemana. Sallu alaih, sallu alaih, sallu alaih. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi Asha, ya Rafi Asha, diwa daraji. Ya Rafi Asha, ya Rafi Asha, diwa daraji. Sallu alaih, sallu alaih, sallu alaih, sallu alaih, sallu alaih. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi Ashali wa daraji, afatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karam. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi Ashali wa daraji, afatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati. Sallallahu alaihi. Itu dia semangat kita. Ustaz Don. Ya, saya. Kalau otai sebut, pukullah tabuh. Tu dia. Oh, betul. Baru betul. Oh, dia main semangat. Dan kita sekarang berada pada segmen untuk bersama dengan live secara langsung dari Tanah Haram. Bumi di antara Mekah dan Mina. Oh. Ya, bersama dengan wartawan kita. Tapi bukan kita. Ya. Kita bersama dengan sahabat kita, kekasih kita, Ustaz Fakhrul Habibi. Fala tafaddal mashkura. Terima kasih Habibi, Ustaz Don, Ustaz Megat dan juga Tuan Guru kita Ustaz Iqbal Zain. Masya Allah, pukul tabuh dia okey dahsyat kan. Ada komen ramai kat Facebook kata, "Oi, lain macam improvise dia." Itu dah legend. Okey, nak dengar lagi kena tunggu sampai habis insya-Allah. Dan pastinya kita hari ini kita nak tahu perkembangan terkini para jemaah Duyufur Rahman, para jemaah haji kita di sana. Bagaimana sambutan mereka, perayaan mereka, bagaimana ibadah mereka hari ini, apakah aktiviti para jemaah kita mesti nak tahu punya. Ya. Jadi kita tak nak buang masa, kita nak bersama dengan wartawan lokasi kita, Ustaz Faizal Jamal. Hari ini ada laporan istimewa daripada dia. InsyaAllah kita nak bersama dengan dia di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz Faizal, apa khabar? Hayakallah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana Ustaz perkembangan hari ini, aktiviti jemaahnya, Ustaz sendiri ataupun petugas-petugas jemaah haji di sana? Silakan. Okey, baik Ustaz. Semalam selepas kami pergi melontar, kami bergerak ke Mina pada sebelah malam. Kami bermalam di Mina lah.
Pada itu para jemaah pun juga selesai melakukan lontaran Jamratul Kubra pada hari semalam pada jam 8 malam. Dan hari ini mereka sedang menantikan untuk lontaran 3 jamrat pada tarikh hari ini 11 Zulhijjah. Kami pula pada sebelah tengah hari tadi telah pun beransur datang ke bahagian Mekah ni lah. Baik. Untuk pengetahuan jamrat itu dia adalah garisan sempadan di antara Mina dan juga Mekah. Jadi kami telah pun berada di Mekah dan insyaAllah kami petugas-petugas yang tidak terlibat secara langsung akan bergerak pada malam ini sekali lagi ke Mina untuk melontar jamrat pada 12 Zulhijjah selepas subuh esok. Manakala jemaah masih lagi pada waktu yang sama pada 8 malam. Dan ada jemaah termasuk juga beberapa petugas yang dipilih akan melakukan nafar awal. Ini bermakna pada lepas tamat 12 melontaran 12 Zulhijjah, mereka akan semua akan bergerak ke Mekah untuk melakukan tawaf sa'i dan sa'i. Manakala ada yang melakukan nafar sa'i akan melakukannya pada 13 Zulhijjah. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya berbaki lagi lah jemaah kita berada di Mina dan sebagainya. InsyaAllah. Baik, Ustaz, ni cuaca okey nampak macam tapi ni mungkin sebab talian penonton semua line kita sikit. Tapi apapun kita dapat suaranya dengan jelas. Okey, Ustaz, sedikit doa Ustaz, sedikit saja doa daripada Ustaz di Tanah Haram kepada kami semua, silakan. Saya hanya mampu berdoa agar semua jemaah dikurniakan haji yang mabrur. Amin ya Rabb. Dan semua rakyat Malaysia mana yang belum berkesempatan menunaikan haji dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke tanah suci. Amin. Dan semoga kita terus aman, damai, sejahtera, hidup toleransi dan sebagainya lah. InsyaAllah. Baik-baik. Amin. Terima kasih Ustaz Faizal. Ustaz Faizal, terima kasih banyak. Hari ini merupakan episod terakhir untuk Salam Baitullah musim kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak atas kelapangan waktu Ustaz, usaha Ustaz untuk cari line, cari lokasi yang terbaik. Dan sedikit ucapanlah untuk para penonton Salam Baitullah, Ustaz, sikit. Silakan untuk episod terakhir ni. Sebelum tu saya nak menjemput sahabat saya lah. Ini sahabat saya yang sentiasa bersama saya. Masya Allah. Untuk panjang perjalanan program daripada Tanah Suci ini sahabat saya juru kamera Azan Sulaiman. Jadi dia banyak membantu untuk memudahkan perjalanan daripada segi rakaman dan sebagainya. Dan kami di sini ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penerbitan, kepada pihak penerbit, kepada ustaz-ustaz di studio, Ustaz Jom, Ustaz Fatul, Ustaz Megat dan juga tamu-tamu yang banyak memberi input dan juga informasi kembali. Kami juga di sini juga kepada penerbit lah, Rafael, Rus dan juga Faizal dan termasuk penerbit pendarat, penerbit eksekutif dan semualah rakan penerbitan, rakan studio dan kepada penonton Salam Baitullah seluruh Malaysia. Semoga insya-Allah berjumpa lagi insya-Allah di tahun hadapan. Amin. Bersama rakan petugas yang lain. Baik. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Salam semua petugas. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ampun maaf salah dan silap saya. Okey, assalamualaikum. Masya-Allah. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Faizal dan juga rakan setugas yang sentiasa bersama-sama membantu. Bukan senang tau, tuan-tuan. Nak mencari line dengan nak buat liputan tu nak kena tunggu, nak kena ada info, nak kena ada konten. Oi, kami kena sound check, kita kena rehearsal untuk menyampaikan maklumat-maklumat kepada para penonton semua. Doakan mereka diberikan kemudahan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita nak baca sikit komen rakan-rakan kita di Facebook. Yang ni pun bukan senang tau, dia nak tulis daripada tadi, jadi kita kena baca. Okey. Siti Aminah, semoga Duyufur Rahman di sana mendapat haji mabrur dan makbul. Amin. Pengisian terbaik dari awal episod hingga episod akhir dengan ilmu yang banyak. Tahniah kepada semua ustaz. Terima kasih kepada guru-guru kita. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang diberi kepada semua ustaz dan kru Salam Baitullah. Rancangan terbaik antara yang terbaik. Mohon doakan kami sekeluarga diberikan kesembuhan dari sakit dengan segera. Amin. Syafakumullah. Syifaan ajalah. Okey, lagi satu Lagi satu Zah Karim. Rindu haji 2018. Semoga dapat menjadi tetamu Allah lagi. InsyaAllah rindu Haramain itu pastinya. Berkat doa Nabi Ibrahim kita akan sentiasa rindu kepada Baitullahil Haram. Okey, yang lain semua. Satu lagi.
Satu lagi, terbaik daripada Fatin Najwa, Ustaz Megat mengacara Rihlah Haramain. Dia mention Ustaz Megat mengacara Rihlah Haramain. Kalau boleh TV1 buatlah rancangan program jelajah Tanah Haram Rihlah Haramain. Dah kata dah Ustaz Megat. Anak ayam Ustaz Don tiada lagi. Tema malam ni P. Ramli buatlah rancangan Rihlah Haramain tiap-tiap hari. Dia bagi pantun. Terima kasih. Dia bagi pantun, saya baca bunyi syair dah. Okey, apapun terima kasih kepada semua yang bersama kami di ruangan Facebook. Teruskan kongsi. Jadi bila kita kongsi, kita akan dapat kebaikan lagi insya-Allah. Berkongsi kebaikan insya-Allah. Okey, kita nak sambung tentang tajuk kita insya-Allah selepas ini tentang mabrurkah hajiku. Okey, silakan Ustaz Don dan juga Ustaz Megat. Tafadhal. Iya, itu dia daripada wartawan tempatan kita, Ustaz Fakrul. Terima kasih sahabat Habibi. Terima kasih. Baik, kepada semua, kita baru sahaja lepas rihlah ke Tanah Haram. Betul. Yang dibawa oleh Ustaz Megat sebentar tadi. Daripada Tuan Badan. Untuk kami semua. Sikit saja Ustaz Don. Mesti Ustaz Megat teringat. Ya, betul. Tambah tak bila tengok diri sendiri pula di situasi di tempat itu. Tadi kita melihat Kaabah, saya dah sebut dah tadi, Kaabah tu adalah tumpuan utama kita bila kita ke Mekah. Betul. Dan kenapa kita bawa pergi tempat sa'i? Cerita pasal air Zam-Zam lagi. Hari tu dah cerita dah. Betul. Falsafah dia sikit Ustaz. Setiap orang yang balik daripada Mekah, dia kena jadi macam air Zam-Zam. Iaitu air Zam-Zam dia akan tersebar seluruh dunia. Maknanya kita bawa balik cerita Mekah, Madinah, kelazatan, keindahan tu, cerita pada orang yang tak pergi lagi. Kerana bila mereka pergi, kita akan dapat saham dia. Itu dia. Mandala alal khair. Ayuh, kafa'ah ni. Mungkin kita buat haji sekali je. Tapi pahala orang yang pergi sebab kita, masuk ke akaun kita. Allahu Akbar. Itu dia. Di situ, saya nak bersama Ustaz Iqbal. Sebab tadi Ustaz Iqbal ada nak bagi tahu dekat kita falsafah yang lain. Mungkin itu, mungkin air Zam-Zam. Sila Ustaz. Baik. Macam yang saya bagi tahu awal tadi, perjalanan haji Ustaz Don adalah perjalanan cinta. Seluruh perjalanan adalah perjalanan cinta. Seluruh rukun, segala wajib haji, segala sunat-sunat haji, segala adalah perlambangan cinta. Kita dijemput oleh Allah. Allah undang seluruh umat Islam. Allah kata, ini rumah aku, mai datang rumah aku. Aku nak layan kamu. Jadi bila kita datang ni, kita datang sambut sahut undangan kekasih hati kita. Kita adalah pecinta. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ini kata sahutan. Jadi cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Kita sahut cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita datang dengan dalam keadaan yang nampak serabai, nampak comot dan sebagainya, Allah suka. Allah tengok ini pengorbanan sebab cinta perlukan pengorbanan. Allahu Akbar. Cinta perlukan pengorbanan. Jadi nampak kusuk masai tak dengan tak cukurnya, dengan misai ke sana ke sini, tapi kita tunjukkan dengan berabuk, subhanallah. Ya Allah, aku datang tunjukkan kesungguhan cintaku kepadamu ya Allah. Aku ingin sahut percintaan ini. Lalu lumrah percintaan kita akan pusing rumah kekasih kita. Kalau ustaz duduk Syubra, kekasih duduk Hayu Sabiq, ustaz pusing kampung, pusing Hayu Sabiq. Wah, tengok bumbung pun jadi. Bumbung pun jadi. Masya Allah. Jadi apabila kita tawaf, kita subhanallah dengan menghayati bahawa ini rumah kekasih aku. Aku diundang. Dan tuan rumah adalah Allah dan Allah sediakan air Zam-Zam di bawah tu. Apabila kita minum air Zam-Zam, ini adalah hidangan daripada tuan rumah. Itu dia. Hidangan daripada tuan rumah kepada yang menziarahi rumahnya untuk meraih cintanya. Betul itu kesimpulannya. Ustaz Dan, tuan rumah ni pemilik segala-galanya. Dia kata siapa yang minum dengan niat sesuatu, aku nak kabulkan. Oh, itu dia. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini untuk merancakkan perbincangan kita pada bahagian yang terakhir, episod terakhir Salam Baitullah bersama dengan semua insan-insan penting di dalam Salam Baitullah. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Salam Baitullah, satu kerinduan, suatu kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini Cik Man nak kongsi tentang khasiat salah satu produk keluaran Olive House, iaitu Sari Cuka Tin. 100% cuka buah tin yang diproses menggunakan kaedah tradisional di dalam tong kayu oak. Membekalkan zat besi bagi membantu penghasilan sel darah merah.
sesuai untuk dimasukkan ke dalam resepi masakan seperti acar buah, sambal dan lain-lain. Campurkan 1 sudu besar cuketi bersama segelas air dan ambil selepas makan tengah hari dan makan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jemaah haji dari Tawau Sabah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin kepada semua rakyat Malaysia khasnya Tawau Sabah. Boleh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Mina, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua rakyat Malaysia. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua rakyat Malaysia. Kami petugas pengelola jemaah haji ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha. Saya Tengku Azlam bin Raja Daud dari Sungai Petani, Kedah, KT7 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada sanak saudara di Sungai Petani. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita kembali dalam Salam Baitullah. Satu kerinduan, suatu kepastian yang dibawakan oleh penaja utama kita, Olive Olive House, House. We begin with nature. Bersama tetamu kita, Fadilatul Ustaz Iqbal Zain, dan kita berada pada segmen yang terakhir, episod terakhir, Salam Baitullah, dan menantikan qasidah yang terakhir sebagai penutup kita untuk malam yang indah. Saja nak berlabur hati raya. Iya. Aduh, pastilah. Kisah Setiap yang awal ada dia punya ada hujung. punya Mesti ending dia. itu dunia. Kalau nak kekal, Allahu Akbar. Ustaz Iqbal. Ya saya. Bila Ustaz cerita mukaddimah tadi, Ustaz kata haji ni ada maksud, ada tujuan dia. Ada tentang pakai ihram, tawaf, sa'i, pakai kain ihram, minum air zam-zam, Ustaz megak tambah lagi. Jadi bila satu orang yang dah balik, adakah tanda-tanda haji yang mabrur? Dan macam mana dia nak make sure dia termasuk dalam tanda itu? Sila Ustaz. Supaya guide lah InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Don. Haji adalah perjalanan sekali seumur hidup. Dia adalah perjalanan cinta. Dan bagaimana setiap daripada jemaah haji dapat menghayati makna cinta tersebut, dan apabila pulang ke tanah air masing-masing, terpahat dalam hati mereka nama kekasih mereka Allah. Allah. Kekasih hati. Alif lam lam. Kalau bukan kerana cinta Allah, kita tidak wujud di dunia ini. Allah. Kita tak kenal Kaabah. Allahu Akbar. Kita tak kenal haji, kita tak kenal ibadah. Kita tak kenal alam. Kita tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana cintanya, kerana rahmatnya, dia menciptakan kita, maka kita sambut cinta tersebut, dan kekasih hati kita adalah Allah, dan hati kita terpahat kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang termaktub di atas arasy Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimana tak terpahat dalam hati kita.
Maka apabila jemaah haji pulang, mereka bawa cinta ini. Perkara yang terbesar sekali mereka dapat bawa daripada rumah Allah, ini tempat pusat fokus kiblat jasmani kita. Dan bagaimana hati setiap jemaah haji, kiblat cinta mereka adalah Allah. Mereka pulang dengan kiblat ini, dan apabila mereka solat, mereka masuk dalam istana pertemuan dengan Allah. Kalau mereka dah berada dalam rumah Allah, mereka dah menghayati penuh dengan tangisan melihat Kaabah. Apabila pulang ke rumah, setiap kali takbiratul ihram dapat merasakan masuk dalam istana perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan raja dengan segala raja. Maka istiqamah dengan solat. Kalau solat dapat terbaiki, kualiti solat dapat terbaiki, ianya adalah haji mabrur. Dan inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Balik daripada tempat kiblat solat dan balik dengan hakikat solat. Apabila dapat hakikat solat ni hakiki, ia mencegah manusia daripada fahsyak dan munkar. Seorang yang belum masih tercegah fahsyak dan munkar, dalam keadaan dia sudah pun solat, bermakna solatnya masih belum mencapai hakikat yang sebenar. Dan perkara yang terbesar sekali balik daripada haji, makna cinta dan hakikat solat yang khusyuk dan kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Azim. Itu kesimpulan kita bawa balik bersama-sama. Ikat ketat-ketat. Kira cerita mudah dia. Hujung dia pi haji ke, zakat ke, puasa ke, sembahyang tu dia punya kunci, indikator dia. Indikator penentuannya. Terima kasih kepada Ustaz Iqbal kerana sudi bersama dengan kami pada malam yang mulia ini. Semoga Allah berkati Ustaz dan berkati kehidupan Ustaz dan berikan jangan begitu Ustaz. Jangan begitu. Kalau tu Ustaz Megat tak apa. Okey, terima kasih Ustaz Megat atas rehlah yang luar biasa. We love you Ustaz. InsyaAllah. Bukan we saja. Habis dah semua orang dah sobat program dah. Lepas ni ada program terbaru. Ada program terbaru, jangan risau. Jom kita bersama-sama dengan kita nak tengok pemenang kuis kita. Yes. Saksikan. Let's go. Tahniah kepada pemenang kuis kita ni. Ya, dan untuk yang kuis hari ni, kita akan siarkan esok di Facebook Salam Baitullah. So nak tahu siapa penang untuk malam ni punya? Esok insya-Allah. Jadi kepada anda semua daripada kami. Dah pun sampai. Ustaz Fakrul dulu lah. Saya dulu Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penyokong-penyokong Salam Baitullah daripada season yang dulu. Betul. Tanpa yang lama tiada yang baru. Sampailah kepada hari ini mereka yang menjayakan Salam Baitullah, kru-krunya, penerbitannya dan sebagainya, rakan hostnya, guru-gurunya dan sebagainya. Saya ampun maaf saya tersasul-sasul kadang gitulah. Nak melawak kan. Dia sasul tak sasul, azan live dekat dalam TV. Hak tu paling legend. Saya minta banyak-banyak lah. Hak tu paling legend. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Azan live dekat dalam studio pada hari buka puasa Arafah. Tarwiyah. Azim. Luar biasa. Arafah Mekah. Itu pengalaman tau. Esok kalau anak cucu tanya, hampa azan mana? Masjid. Ni India. Dan kepada penaja-penaja utama, terutamanya yang pertama Olive House. We begin with nature. Terima kasih membantu menjadi tonggak kepada majlis ilmu. Mencintai Allah dan Rasulullah. Kemudian kepada lembaga Zakat Kedah atas set ni yang dah semua orang fall in love. Dan yang ketiga kepada Mahabbatin Travel kerana sudi bawa Haramain kepada Ustaz Megat dan juga semua yang menonton. Olis. Ya, Olis atas pakaian yang sugus. Yes, sugus. Manis. Dan daripada saya sendiri, kesimpulannya daripada awal episod 1 sehinggalah kepada hujungnya, majlis ini tak pernah berhenti daripada menjemputkan Allah dan tak pernah berhenti daripada mencintai Nabi SAW. Sekiranya anda betul-betul rasa feel dengan apa yang kami buat, dengan komen yang anda bagi, bawalah Allah dengan Rasulullah dalam rumah kita. InsyaAllah majlis seperti ini akan wujud dalam rumah anda. Keseronokan begini akan ada dalam rumah anda. Dan kita semua akan balik kepada Allah seperti mana kiblat kita untuk Salam Baitullah bawa, iaitu Baitullahil Haram, Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Okey? Tidak ada gunanya siapa kita pun
kalau kita tidak mencintai Allah dan Rasul sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. Jadi jumpa lagi, ampun maaf daripada kami. Kita jumpa lagi tahun hadapan. Amin. Terima kasih sekali lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang legend tutupkan kita dengan qasidah luar biasa malam ini. Silakan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم seruan kita untuk semua selawat 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 hari raya selamat 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 hari raya 2 3 4 da 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 Selamat Hari Raya Aidil Adha mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Seruan kita untuk semua, selawat 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 hari raya, selamat 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 hari raya, selamat 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 Aidil Adha. Baiklah.